Assalamualaikum dan selamat pagi semua, apa khabar? Baik. Kita dalam beberapa hari selepas selesai beberapa kertas peperiksaan SPM, ada satu peristiwa di mana telah viral. Kelihatan pelajar memakai baju sekolah, di belakangnya tertera perkataan lucah yang ditujukan kepada guru mereka sebagai tanda kebencian mereka kepada guru-guru. Dan ada satu video juga yang telah diviralkan di mana seorang pelajar yang mungkin selesai SPM-nya telah membuang buku-bukunya ke dalam sungai sebagai tanda protesnya ataupun rasa bebasnya beliau daripada pendidikan ataupun daripada persekolahan. Baik, dua-dua isu ini ataupun dua-dua peristiwa ini sebenarnya memberi kita satu makna yang sangat besar sebenarnya kepada pemikir-pemikir pendidikan ataupun mereka yang berminat dengan melihat sistem pendidikan negara. Mengapa anak-anak kita melakukan perilaku sebegitu? Mengapa mereka mengeluarkan kata-kata lucah kepada guru mereka selepas mereka selesai peperiksaan? Yang keduanya, mengapa mereka sanggup membuang buku-buku yang telah mereka gunakan untuk belajar dan untuk menghadapi peperiksaan itu ke dalam sungai? Ada banyak perkara yang boleh kita lihat dan kita bincangkan. Tetapi saya ingin melihat perkara ini dari perspektif seorang yang meneliti soal sistem pendidikan negara. Yang pertamanya, selepas saya menonton video itu, saya tidak terasa ataupun tidak ingin menyalahkan pelajar itu 100% atas perilaku dan perbuatan mereka. Pertamanya kerana mereka mungkin anak-anak muda yang belum lagi dapat melihat secara keseluruhannya tentang apakah maksud kehidupan masa depan. Yang keduanya, mungkin perbuatan itu adalah secara spontan, dilakukan atas dasar kegembiraan yang mereka definisikan selepas selesai tempoh tekanan perasaan akibat menghadapi peperiksaan SPM. Ketiganya, mungkin itu juga sebenarnya adalah luahan hati perasaan mereka yang selama ini telah mereka pendam, dan apabila selesai peperiksaan, mereka menyuarakan perasaan itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Baik, saya nak pergi kepada perkara yang paling asas dalam perbincangan kita berkaitan dengan isu ini. Mengapa anak-anak, bukan semua, sebahagian kecil sahaja, malah sebenarnya inilah kes yang sangat terpencil, tapi dia masih wujud dan berlaku, dan bukan tahun ini saja, dia telah berlaku sepanjang zaman sebenarnya. Saya juga pernah melihat rakan-rakan saya semasa persekolahan dulu melakukan pelbagai perkara selepas selesai kertas terakhir SPM. Ada yang menendang meja, ada yang menendang kerusi, ada yang merosakkan papan hitam, ada yang merosakkan harta benda sekolah, ada yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti mengusik guru dan sebagainya. Maksudnya perbuatan ini dan perilaku ini sepertinya sudah menjadi sebati dengan sistem pendidikan kita, walaupun kita tidak merestui ataupun kita tidak suka perbuatan ini berlaku. Tapi kita nak balik kepada perkara pokok. Mengapa ada perilaku ini daripada pelajar? Apa yang cuba mereka sampaikan kepada kita dengan perilaku itu, dan bagaimana kita boleh memberi respon yang bukan memarahi ataupun menenda mereka ataupun menghukum mereka, tetapi untuk membuat refleksi kepada kita, orang yang mungkin terlibat dengan pengupalan dasar, mungkin terlibat dengan pengajaran dan pembelajaran, mungkin terlibat dengan menguruskan sekolah, mungkin terlibat dengan menguruskan Kementerian Pelajaran, mungkin terlibat dengan beberapa projek ataupun program berkaitan dengan pendidikan, untuk kita lakukan refleksi. Mengapa anak-anak kita menyuarakan pandangan ini dan apa yang boleh kita lakukan untuk memahami perkara ini dan mengharapkan perkara ini bukan sahaja tidak melakukan perbuatan itu pada masa depan, tetapi untuk memahami mengapa mereka melakukan perilaku itu. Baik, saya nak pergi kepada yang paling asas sekali. Perkara ini sudah dibincangkan oleh ramai orang berkaitan dengan apa yang disebut sebagai oleh Gardner kepelbagaian potensi pelajar. Sebenarnya anak-anak kita yang masuk ke sekolah ni bukan manusia yang sama. Bukan bentuknya itu semuanya bulat, ataupun bentuknya itu semuanya empat segi, bujur.
anak yang masuk ke sekolah ini mempunyai kepelbagaian yang sangat-sangat unik dan sangat rancak. Tetapi disebabkan kita menggunakan satu sistem pendidikan yang uniformity, yang menyeragamkan semuanya menjadi satu, akhirnya kita nampak anak-anak kita itu seperti orang yang sama, walaupun mereka sebenarnya tidak sama sekali sama. Sangat jauh dan sangat besar sekali perbezaan antara seorang individu dengan individu yang lain. Sebab kita mengamalkan ataupun kita mewarisi satu sistem pendidikan Inggeris, sistem pendidikan penjajah yang mereka bawa masuk ke negara kita. Mereka mengamalkan satu sistem pendidikan yang menyeragamkan semua orang. Mereka melaksanakan kurikulum yang menyeragamkan semua orang. Mereka melaksanakan pentadbiran dan pengurusan pendidikan, malah membina pemikiran-pemikiran pendidikan yang bertujuan untuk menyeragamkan, membina satu standard. Kerana inilah asas kepada pendidikan di Barat, khususnya pada masa revolusi industri dulu. Kerana mereka hendak melahirkan seberapa ramai pekerja-pekerja industri yang perlu diseragamkan pemikiran mereka, pengetahuan mereka, kebolehan mereka, kemahiran mereka. Jadi dengan cara membina satu sistem pendidikan yang seragam untuk semua. Hakikatnya, apa yang berlaku adalah manusia itu tidak seragam. Manusia itu ada kepelbagaian. Setiap manusia, setiap pelajar, setiap individu yang diciptakan oleh Allah SWT itu mempunyai kepelbagaian kaedah, kepelbagaian bakat, kepelbagaian potensi. Tugas kita sebagai orang yang terlibat dengan pendidikan, termasuklah di Kementerian Pendidikan, pemikir-pemikir pendidikan, adalah untuk meyakinkan pembuat keputusan supaya memahami bahawa manusia itu tidak seragam dan tidak sama. Dan tidak boleh kepentingan birokrasi, kepentingan sistem pentadbiran, kepentingan pemikiran untuk menyeragamkan itu melampaui keperluan kita untuk memberikan pendidikan bagi membina potensi pelajar. Kita bukan lagi penjajah. Jika kita di zaman penjajah, penjajah mempunyai matlamat pendidikan untuk memberi keuntungan kepada mereka. Jadi mereka membina satu sistem pendidikan yang bertujuan menyeragamkan orang yang dijajah supaya mudah bekerja dengan mereka, supaya mereka dapat mengauk keuntungan daripada hasil negara ini. Jadi itu matlamat pendidikan mereka. Jadi apabila kita sudah merdeka, mengapa kita masih mewarisi sistem pendidikan penjajah yang ingin menyeragamkan manusia supaya menjadi orang yang sama? Itulah satu kesilapan yang paling besar sekali dalam sistem pendidikan kita, iaitu kita sangat percaya bahawa sistem pendidikan penjajah adalah yang terbaik. Baik, apabila berlakunya viral itu, video itu, kita dapat lihat bahawa itulah protes anak-anak ini. Saya percaya bahawa anak-anak yang melakukan protes itu, mereka mempunyai kecerdasan, kebijaksanaan dan kebolehan bukan dalam bidang akademik. Tetapi mereka mungkin ahli sukan yang baik. Mereka mungkin orang yang boleh menjadi mekanik yang baik. Mereka mungkin seorang pelukis yang baik. Mereka mungkin suara yang baik. Mereka mungkin mempunyai kebolehan-kebolehan yang sangat pelbagai dalam kehidupan ini. Tetapi disebabkan oleh sistem pendidikan kita hanya menjurus kepada satu perkara yang sangat kecil yang kita panggil sebagai pendidikan, iaitu akademik saja, maka kita sudah membazirkan sebegitu banyak potensi dan kebolehan sumber manusia negara semata-mata untuk memenuhi maksud dan makna yang kita panggil sebagai pendidikan. Bacalah banyak buku yang ditulis oleh pakar-pakar pendidikan berkaitan dengan kepelbagaian potensi ini. Dan saya percaya bahawa pegawai-pegawai kanan di Kementerian Pelajaran dan juga pakar-pakar akademik sangat percaya bahawa manusia ini mempunyai kepelbagaian potensi. Tetapi mereka tidak ada kekuatan, tidak ada iltizam. Mereka tidak ada kesungguhan untuk merombak sistem pendidikan kita ini supaya benar-benar meraihkan kepelbagaian potensi, kerana mereka terikat, mereka tertawan dan mereka merasakan amalan yang dilakukan sekarang ini adalah yang terbaik. Maka inilah yang kita dapat. Signal-signal ini, isyarat-isyarat ini, anak membuang buku, anak merosakkan harta benda sekolah, anak menulis perkataan-perkataan lucah di belakang uniformnya semata-mata untuk menunjukkan protes. Ini semua adalah isyarat-isyarat yang sangat jelas bahawa apa yang berlaku dalam masyarakat yang semakin begitu
kuat berkembang dan berubah, tetapi apa yang berlaku dalam sistem pendidikan kita kurang berubah. Dan kita sudah dapat lihat sekarang ini impaknya apabila sistem pendidikan lambat berubah, sedangkan masyarakat di luar sudah banyak yang berubah. Akhirnya kita dapat lihat ketidakselarasan, ketidakpadanan antara apa yang kita harapkan dalam satu sistem pendidikan dengan apa yang benar-benar terjadi dalam pendidikan tersebut. Bacalah buku-buku, misalnya saya sekarang sedang membaca buku yang ditulis oleh Gail Salk yang bertajuk The Power of Difference. Buku ini murah saja, RM19.90. Saya beli di Access Books. Book Access, sorry. Dan beliau juga menjelaskan soal yang sama tentang the power of difference. Kekuatan, kehebatan apabila kita berbeza antara seorang dengan seorang yang lain. Dan bagaimana sistem pendidikan itu dapat mencungkil kepelbagaian itu sebagai satu kekuatan. Bukanlah keseragaman itu sebagai satu kekuatan. Sebab itu kita bercakap soal pengangguran hari ini. Sebab semua orang adalah sama. Akademiknya sama. Jadi pengangguran pasti akan berlaku. Sedangkan kalau kepelbagaian itu dimulakan di peringkat paling asas, maka kita akan dapat lihat anak-anak ini tumbuh dengan keupayaan, kepelbagaian, potensi yang sangat pelbagai sifatnya, dan mereka ni akan membesar dengan mengetahui, memahami, mempercayai diri mereka sendiri bahawa mereka mempunyai bakat, potensi dan kebolehan yang unik dalam diri mereka. Mengapa ini tidak kita lakukan dalam sistem pendidikan kita? Mengapa kita harus melakukan apa yang dilakukan oleh penjajah kepada kita? Bila kita bercakap soal penjajah, kita tidak harus melihat kepada soal politik saja. Kita juga harus melihat bagaimana penjajah menyelinap masuk dasar-dasar mereka itu ke dalam pemikiran dan struktur sosial masyarakat kita, termasuk dalam sistem pendidikan. Selagi mana kita percaya bahawa amalan, pemikiran, konsep yang dibawa oleh penjajah itu yang terbaik, kita akan terperangkap dalam pemikiran tersebut dan akhirnya kita tidak akan dapat mengubah apa yang kita percaya bahawa kita boleh lakukan dengan lebih baik. Itulah keadaan kita hari ini. Dan video-video yang viral itu, gambar-gambar yang viral itu memberi saya satu impact yang sangat besar bahawa itulah bukti, itulah isyarat, itulah petunjuk bahawa kita sebenarnya belum berjaya membina satu sistem pendidikan yang meraihkan potensi manusia, kepelbagaian manusia dan juga keupayaan manusia untuk menjadi cemerlang. Kita sebut dalam falsafah pendidikan kita untuk membina individu yang seimbang dan sebagainya, tetapi hakikatnya dalam pelaksanaan kita tidak melakukan sehebat yang kita harapkan. Kita harus lebih banyak berfikir dan berani untuk melakukan tindakan untuk merombak sistem pendidikan kita menjadi serba baru, serba masa depan dan benar-benar meraihkan anak-anak kita. Saya ulang sekali lagi, tidak ada orang yang gagal dalam pendidikan. Yang ada adalah sistem pendidikan yang gagal. Terima kasih.